Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini telah menjadi persoalan dan mengelirukan umat Islam mengenai hukum sebenar lelaki memakai inai, sama ada di tangan ataupun di kaki. Sahabat semua, pastikan anda tengok video ini sampai habis agar tidak keliru. Dan video ini bukan untuk mencari kesalahan sesiapa, cuma menjelaskan hukum yang sebenarnya yang telah disepakati para ulama, sebab ia berkaitan tentang hukum yang haram ataupun sunnah dilakukan. Ada seorang ustaz yang telah mengeluarkan hukum sunnah lelaki memakai inai berkali-kali diulang dalam video yang lain, sedangkan beberapa ulama yang lain mengatakan haram. Sebenarnya apa yang ustaz cakap ni, dia ada sandaran dan dalil dia yang tersendiri. Apa hukum dia? Ina ni hukum dia sunat nah. Berinai ni hukum dia sunat. Sunnah Nabi. Seorang sahabat nikah. Apabila nikah lepas pada subuh, mari jumpa dengan Nabi, salam dengan Nabi. Nabi kata, tidak dia mesti nikah semalam. Dia kata, ya Rasulullah, hamba menikah semalam. Apa tak pakai inanya? Rasulullah tanya, apa tak pakai inanya? Berarti Nabi suruh pakai ina, buat tanda orang ni nikah. Bukan salah, ina ni sunat bagi perempuan. Kalau menikah kau berapa dia sunat dia berina. Lelaki pun sunat berina. Bukan adat kita dah. Sunat Nabi pun tegur sahabat dia. Sahabat dia nikah, mari semaya subuh. Nabi tanya lepas pada salam dengan Nabi, Nabi kata, tidak ada nikah semalam. Nikah ya Rasulullah. Apa tak berinanya? Rasulullah tanya. Maka ulama kata sunat berina. Siapa dia kata adat Malaysia, adat Melayu pakai berina ni. Tak sunnah Nabi berina. Ikutlah tempat kita berina 3 jari ke, 10 jari ke. Ikut dia lah. Tu cara berina. Hak penting sunat berina. Nabi yang berina ni, harap yang berina ni seluruh tapak tangan. Tapak tangan dengan tapak kaki. Ada orang tanya, dia kata hamba dulu pernah mengajar kata sunat bagi orang lelaki pakai ina. Dia kata hamba ada pernah tengok dalam syarah Muslim kata pakai ina ni haram. Gini. Ina ni sunat hukum dia bagi orang nak berkahwin, lelaki. Dalil dia sebab hamba sebut dah dulu seorang sahabat berkahwin. Maka pagi subuh salam dengan Rasulullah. Rasulullah kata, tidak mau nikah semalam. Betul Rasulullah. Bapa tak berinanya? Rasulullah tanya lagu tu. Maka ulama ambil hukum sunat berina. Tanda ke kita tu berkahwin. Berina. Bukan duk saja-saja berina. Nama kita email duk berina sini. Tak menikah ke apa dia tu email ada bini. Dah bini. Bukan lagu tu sebab berina ni takut jadi macam perempuan pula. Pas lagu mana? Orang Arab dia pakai ina di tapak tangan. Tepat kita berina 3 putung jari. Tak apalah. Tak boleh ke 3 putung. Takut jadi nampak macam itino weh. Orang jatuh sini ke 3 putung. Nak kata lagu mana 3 putung lah. Tepat kita tak jadi macam perempuan. Ya tak boleh kiyah benda hak di tanah Arab serupa dengan perempuan, dengan tempat kita tu serupa perempuan lain. Pok kita pakaian kalau orang Arab tengok serupa itino saja pok kita pakaian ni. Ngah warna-warni, ngah bunga lah apa dia. Kita bagi kita tak ada masalah. Jangan nak kiyah dia panggil uruf. Benda kena rojok pendapat setempat. Maka orang kita sunat. Tak si pakai pun tak apa. Benda sunat sahaja. Ina itu khasnya untuk perempuan. Bila dengan laki-laki dibolehkan pakai ina itu kalau untuk perobatan sahaja. Maka laki-laki pakai gincu. Pelakon pakai gincu, kumpulan pakai gincu. Tidak boleh dengan kita pakai gincu. Bukan cerita tetelan, terasa tak terasa. Itu tasyabuh menyerupai perempuan yang dilaknat oleh Rasulullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasul telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan inai tadi itu kalau untuk perempuan digirus apa? Ukur rusak. Tampal ini tak ada masalah. Atau juga telapak kaki, telapak tangan gersang atau macam mana dinasihatkan kalau guna ini insya Allah cepat sembuh. Silakan saja. Tapi selain daripada itu, kita laki-laki jangan pakai inai. Yang pakai ini itu untuk wanita sahaja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la. Orang laki-laki boleh tak pakai ina masa majlis perkahwinan? Ada ustaz kata haram pakai, ada kata pula tak apa. Hak manusia betul. Jawabnya hak betul tu hak betul lah. Inai ni dia sama macam cap kuku. Dia khususiah untuk perempuan. Orang puan ni dia boleh pakai ina, dia boleh pakai cap kuku macam orang Cina pakai tu, cap kuku merah tu. Orang Islam boleh pakai tu untuk perhiasan suami. Cuma kalau cap kuku tu
Kalau nak semayang mandi junub wajib kena tanggalkan, faham tak? Tidak sah. Cuma style orang Islam ni dia pakai ina, dia tepek jiring ina, dia pun buang pagi esok, lekat warna saja, asar. Warna tu tidak manik menghalang sampai air. Kalau jenis hak pakai cat kuku macam orang kafir tu, harus pakai untuk suami. Tapi wajib kena tanggal dengan remover dia kalau nak ambil wuduk, faham tak? Maka dipakai oleh laki-laki haram walaupun hari perkahwinan. Abdul Rahman bin Auf semalam dia kahwin, bila dia duduk kat isteri dia, dia terkena dengan za'faran. Hak isteri dia pakai pakaian untuk perempuan kena kuning di baju. Esok jumpa Nabi, Nabi tegur, kenapa ada za'faran pada bajumu? Apa kena ada pakaian ni perhiasan wanita? Dia kata saya kahwin Rasulullah semalam. Oh, Nabi pun tak marah lah, terkena hak bekas isteri. Maka orang tu dia tak pakai cat kuku, dia baru kahwin semalam, pergi duduk dengan bini, kena cat kuku habis atas hidung atau apa. Faham tak? Dah dia nak marah dah lah. Nak pasal apa? Bekas hak dia pakai. Tapi kalau dia pakai, tak boleh. Ni banyak sangat al-hafiz kahwin, cat kuku habis 5 jari. Nampak? Dan kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa huwa haramun 'ala az-zukur, hukumnya haram atas perempuan. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, Dr. Abdul Karim Zaidan sebut tak silap juzuk yang keempat. Ini adalah khususiyah. Nampak? Tahmirul asabi', memerahkan jari-jari, khususiyatun lil nisa, khusus untuk wanita sahaja. Wa yahrumu 'ala az-zukur, haram atas laki-laki. Faham? Jangan pakai. Ni banyak sangat bila nikah dia pakai. Hak boleh lah macam keris. Boleh pakai keris. Tak ada masalah. Nak? Lepas nikah simpan semula boleh didera. استخدام الحنة للرجال هذا في تفصيل. إن كان استخدامه في الشعر هذا ما في إشكال، إذا حن لحيته أو رأسه فلا بأس، هذا ما في إشكال، لأن كون الإنسان يحني لحيته أو رأسه هذا مشروع من باب تغيير البياض. أما إذا استخدم الحنة في غير شعر اللحية والرأس كأن يحني يديه أو قدميه فهذا فيه تفصيل. إن كان من باب التجمل فهذا حرام، لأن هذا من صنع النساء ومن خواص النساء من جهة التجمل. أما إذا كان فعله من باب العلاج والطب فلا بأس. لو كان في يديه أو في قدميه أشياء يحتاج إلى الحنة ونحوه لأجل إزالة هذا الضرر فلا بأس إن شاء الله. Henna dianjurkan bagi wanita yang sudah menikah, karena itu termasuk jenis zina perhiasan, dan hanya ditampakkan untuk suaminya saja. Seperti itu. Makanya harus waspada anak gadis yang solehah-solehah, menghindari daripada bermacam-macam dandanan, termasuk diantara adalah henna. Adapun bagi kaum pria, jika henna itu adalah di dalam badannya, kan henna di rambut itu kan memang jika untuk menghilangkan warna uban dan sebagainya, henna. Ini babnya beda, sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang itu Abu Syar. Jadi henna di tempat yang lain adalah jika itu adalah di tempat yang biasa dilakukan perempuan, di ujung jemari, di bunga-bunga dan sebagainya. Wah, ini bagaimana laki-laki punya tangan berbunga-bunga. Itu tasyabbuh bin nisa. Cuman ada sebagai henna semacam tradisi, bukan di bagian seperti itu. Di bagian-bagian tertentu seperti telapak kakinya, itu sebagai tanda kalau dia adalah laki-laki, hanya biar kalau dia lagi menikah jadi pengantin. Itu saat-saat tertentu, dan itu bukan tasyabbuh. Kalau memang itu menjadi khas ciri di sebuah masyarakat, laki-laki dihenna dalam urusan nikah, dan henaknya pun beda dengan laki-laki, berarti itu semacam pertanda, sebagai tanda bahwasanya dia menikah. Apakah dihenna dan itu. Tapi kalau henanya henna hiasan-hiasan itu menyerupai wanita, nggak boleh seperti itu. Baik kaum pria dengan henna yang hiasan. Sahabat semua, sebenarnya berbeza pandangan hukum itu biasa, cuma kita sebagai orang awam kena pandai nilai dan tidak mudah untuk menghukum terus. Kerana mana-mana pendapat dari ustaz-ustaz yang belajar
pasti ada sandaran dan rujukannya. Kita boleh tengok hukum inai bagi lelaki telah pun difatwakan dalam keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-88 yang bersidang pada 2 Oktober tahun 2009 telah membincangkan hukum pemakaian inai bercorak mengikut syarak, dan Muzakarah telah memutuskan bahawa yang nombor 3, pemakaian inai pada kedua tangan dan kaki bagi lelaki adalah tidak diharuskan kecuali pada sebilangan jari bagi pengantin semasa majlis perkahwinan dan juga untuk tujuan perubatan. Dan juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Mawardi, Imam Al-Imrani iaitu pengarang kitab Al-Bayan, Imam Al-Rafi'i dan sebahagian ulama Yaman mengatakan bahawa hukum lelaki memakai inai adalah harus secara mutlak tanpa dikaitkan dengan apa-apa keperluan. Dan fatwa terbaru pada tahun 2016 adalah tidak boleh bagi lelaki untuk berinai sama ada bagi tujuan perkahwinan ataupun selainnya atas dasar berhias agar nampak cantik dan sebagainya, melainkan untuk tujuan berubat yang mana dengan berinai boleh membantu menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Kesimpulannya, lelaki janganlah pakai inai kerana majoriti ulama muktabar telah pun melarang memakai inai di jari ataupun di kaki kecuali untuk perubatan. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Moga bermanfaat. Wallahu a'lam.